Jadi kemungkinan besar ya kematian Sokrat itu yang dipaksa untuk minum racun itu adalah satu alasan supaya tidak ada siapa yang bersalah. Ya, tidak ada siapa yang bersalah atas kematian Sokrat. Dia sendiri yang minum racun. Sebenarnya ini adalah satu komplot untuk membunuh Sokrat. Saya sebut sebelum ni bahawa Jurji Zaidan bahagikan kepada 7 level, 7 kategori of the development of Greek civilization. Yang pertama kita dah sebut 900 hingga 700, yang kedua 700 hingga 600, yang ketiga 600 hingga 500, dan 500 hingga ke 300 itu alam filosofis. Alam filosofis di Greek itu. Sebenarnya kalau dikaji balik bahawasanya Sokrat bukan orang Greek. Sokrat berasal daripada Pulau Ionia. Pulau Ionia ini satu jajahan takluk di bawah kerajaan Asia Minor. Asia Minor sekarang disebut sebagai Turki. Dan kebanyakan orang daripada Pulau Ionia kemudian ditukar kepada Yunani. Mereka ini adalah orang-orang yang warak dan baik-baik. Jadi bila orang-orang baik daripada Pulau Ionia ini kemudian ditukar kepada Yunani oleh ahli sejarah, kemudian dan kebanyakan orang yang mereka berhijrah pergi ke Greek. Ya. Bila pergi ke Greek, orang Greek melihat kaum atau bangsa yang datang daripada ke Pulau Ionia ini orangnya baik-baik, ya, dan mereka memuja, sebab mereka tidak ada guidance sebelum ni, ya. Jadi Sokrat ini adalah mengikut yang Ustazah baca beberapa buku, dia percaya kepada tauhid. Kita tak sebut Islam, tetapi dia percaya kepada Tuhan yang satu. Pernah saya baca satu buku, dia kata setiap malam Sokrat akan pergi mengetuk pintu-pintu di kota Athens. Mengetuk pintu-pintu di kota Athens, dia kata apa tahu? Dia kata bangun, bangun untuk menyembah Tuhan yang satu. Bangun untuk menyembah Tuhan yang satu. Setiap tu. Jadi kelakuan Sokrat ini tidak disukai oleh pembesar-pembesar Greek pada ketika itu. Jadi kemungkinan besar ya kematian Sokrat itu yang dipaksa untuk minum racun itu adalah satu alasan supaya tidak ada siapa yang bersalah. Ya, tidak ada siapa yang bersalah atas kematian Sokrat. Dia sendiri yang minum racun. Sebenarnya ini adalah satu komplot untuk membunuh Sokrat. Kenapa? Sebab Sokrat ini dia punya pahaman dia tidak seperti pahaman pembesar-pembesar Greek pada ketika itu, ya. Adapun Plato ini, mengikut apa yang Ustazah baca, dia bukan orang Greek. Plato adalah orang Mesir. Ya. Plato ini pun dalam buku dia The Republic, dia pernah cerita, dia kata dalam buku The Republic ada cerita pasal Atlantis. Dia kata apa? Dia kata Plato kena ingat, Plato ini pada 400 BC. 400 BC. Dia kata 300 tahun dulu, dia kata, Datuk aku pernah cerita. Dia kata, sebuah bandar tenggelam. Namanya Atlantis. Okay. So kalau kita tengok ni, this is the illustration of the Atlantis. Gambar Atlantis yang Ustazah dapat daripada Prof. Kopaski, ya. Ini dia kira sekarang kalau kita tengok dia benda ni di atas laut tau. Okey. Gambar lain? Okey. Ini
general locations of Atlantis. Dia kan kita banyak dengar pandangan Atlantis ni dekat Selat Sunda lah, dekat Rusia lah semua kan. Tapi ini yang kita dapat data daripada world map, ya. World map, Atlantis ini di antara Afrika, benua Afrika Eropah dan benua Amerika. Maknanya dia di lautan Atlantik, general location of Atlantis. Dia di sarga dia di kawasan di pertengahan ini, ya. Dia bukan di Pasifik, dia di antara Amerika Selatan, semenanjung Panama, and then ke bahagian Afrika. Okey, gambar lain. Gambar lain. Okey. Kalau lihat sini di Afrika, dia Sea of the Sargasso, North Atlantic Ocean, Atlantis, and then South Atlantic Ocean. Di sini, ya, di sini Afrika, and then this one is Brazil, Panama, Mexico, and so on. Okay, turun lagi. Okay, ini. Jadi kalau ikut cerita Plato tu, dia adalah orang Mesir, dia adalah asal Mesir, jadi kenalah datuk dia ni pernah mendengar cerita yang daripada Atlantis ni berlaku di kawasan itu. Maknanya bukan daripada Selat Sunda. Maknanya cerita yang ni, data ini kita boleh pakai lah. Ya? Okey, turun bawah. Okey, ini confirm. Atlantis location confirm 5/7/2012. 2012. Di antara kedudukan tadilah benua Afrika, bahagian sebelah Asia Timur, Asia, dan antara dia punya Amerika Selatan. Di sini tempatnya. Jadi maknanya mengatakan di Selat Sunda, di Rusia semua tidak tepatlah setakat ini. Ya. Okey. Bawa balik ke bawah. Okey, sebelum gambar je. Okey. Sebelum tu saya nak cerita sikit tentang Aristotle, ya. Aristotle dia merupakan selepas Socrates, Plato dan Aristotle, dia merupakan guru kepada Alexander the Great. Alexander the Great dan Iskandar Zulkarnain adalah orang yang berlainan. Ya. Alexander the Great hidup dalam 325 before Christ. Adapun Iskandar Zulkarnain hidup sekitar 550 before Christ. Nampak tak? Maknanya perbezaan antara Alexander the Great dengan Alexander the Great dengan Iskandar Zulkarnain lebih kurang 300 tahun. Orang yang berlainan dan agama yang berlainan. Ya. Jadi apa yang Ustazah nak cerita di sini ialah Alexander the Great itu telah menakluki sehinggakan sampai ke India. Dan Iskandar Zulkarnain juga telah menakluki dan sehingga sampai ke India. Tetapi waktu berbeza. Sebab tu timeline penting untuk kita fahami supaya kita tidak berkecamuk dan tidak overlapping, to understand. Ya. Okey. Di sini kalau tengok a comparative table of ancient alphabets. Ya. Sebenarnya sebab sebelum ni saya ada sebut bahawasanya pelabuhan Byblos dekat Palestin itu adalah satu pelabuhan yang sibuk. Merupakan banyak kapal-kapal daripada Teluk Aegean itu singgah di Byblos itu, di kawasan di Palestin, di perairan Palestin itu, di Mediterranean. Dan kebetulan pula kerajaan the New Kingdom of Egypt pula memang menakluki Palestin, tetapi mereka juga masuk, askar-askarnya ramai datang ke Palestin dan mereka menggunakan bahasa yang digunakan oleh orang Palestin ketika itu, iaitu bahasa Kanaanite, bahasa Kiftiyu itu, dan meminjam banyak nama-nama untuk mereka membuat senjata
pakaian, untuk alat-alat ketenteraan, menggunakan teknik-teknik digunakan oleh orang-orang Palestin, orang Finiki dan orang Kanaanite melalui bahasa Kifti itu tadi. Dan Ustaz ada baca dalam buku Profesor Barry B. Powell daripada Cambridge University, buku dia Homer and Odyssey. Dia sebut apa tahu? Dia kata pada mulanya bahasa Greek itu bermula daripada kanan ke kiri. Maknanya kan bahasa Semitik ni mesti kanan ke kiri macam Arab. Bahasa Hebrew pun kanan ke kiri. Bahasa Semitik ini dia mula kanan ke kiri, dia bukan kiri ke kanan. Ya. Jadi tetapi kenapa kanan ke kiri? Sebab mereka terpengaruh dengan orang-orang Kanaan. Tetapi kalau kita baca dalam sejarah, dalam tulisan biblical study oleh Western scholars yang agak bias kepada Greek, mereka mengatakan bahawa mereka memperendahkan orang Kanaan. Mereka mengatakan orang Kanaan politis, orang Kanaan itu primitif, orang Kanaan itu low class. Itu yang mereka kata. Tapi sekarang ni, kalau kita salah baca buku Barry B. Powell tu, dia kata daripada kanan ke kiri. Dalilnya apa? Bahasa Greek, kalau dia sebut alif, dia sebut elif. Alpha. Tak? Alpha, beta, gamma. Sebenarnya, sama aja dengan ni. Name and power of the Hebrew text. Sini Hebrew, sebab yang buat ni orang Hebrew. Orang bukan Islam. Orang yang tidak ada fikrah turasi kuno Islami ni. Jadi kata apa? Elif. Bah. Maknanya orang Yahudi akan baca elif, bah, gimel, dalet, he, ha, he. Va, vaf, vaf, waw, zain, zai, zai. Zal, zal. Che, tes, yo, yot, yot, ya, ya. Kita panggil ya. Kaf, kaf, kaf juga kita. Lamet, lam, mim, mim, nun, nun, sameh, sin, sameh, sin, ain, ain juga. Fa, fa, zad, sad, dia kata zad. Qaf, resh, re, shin, 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 ta, ta. Okey, apakah dalil yang apakah hujah yang digunakan oleh Profesor Barry B. Powell mengatakan bahasa Greek itu ada kaitan dengan bahasa Semitik Barat, orang-orang Kanaan. Dalam bahasa Greek, dan mana tidak pernah ada dalam bahasa Eropah yang lain, dia ada huruf ain. Dalam bahasa Greek ada huruf ain. Sebenarnya huruf ain ini bukan kebolehan menuturkan huruf ain itu bukan milik orang Eropah. Dia adalah milik bangsa Semitik. Ain. Tetapi yang peliknya, mengikut Profesor Barry B. Powell, dalam bahasa Greek ada huruf ain. Itu dalilnya. Dan dia menggunakan kanan ke kiri. Sebenarnya, syair Homer, Iliad dan Odyssey, yang diiktiraf oleh dunia barat, bahawasanya ini adalah literature, the oldest literature in the world, hanya berusia 750 BC. Kalau compare dengan Epic Gilgamesh yang berusia 4000 BC. Sampai ke tahap itu mereka ingin menaikkan Greek dan menidakkan kebolehan orang lain. Nampak? Jadi sekarang ini, kalau ada ain, mengikut Barry B. Powell, dia ada pengaruh dengan bahasa Semitik. Dan syair-syair Homer dalam Iliad and Odyssey itu sebenarnya pada hakikatnya dihafal saja. Bila dihafal, kemudian ditulis oleh orang sesudah Homer itu dari kanan ke kiri. Dia macam penulisan syair Emir Elpis. Ya. Sekarang apa Homer tak menulis? Sebab jenis hafal. Dan Homer ni buta. Dia tak boleh nampak. Itu. Ya.